Okay. Assalamualaikum. There's a time that I remember when I never felt so lost. When I felt alone, the hatred was too powerful to stop. Now my heart feel like an ember, and it's lighting on the dark. I got really started for you, that you know I'll never drop. Hey, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Hey, but everything will be alright. Okay, Assalamualaikum. Siapa yang like ni? Kita sembang sikit. Pertama kali, first time kita live. No. Pertama kali, first time kita live. Bring back memories. Bring back memories. Bring back you. Memories, bring back memories, bring back you. Okay, untuk mula tu, hujan nanti kita mula. Hari ini nak kenalkan sikit tentang produk Seguro ni. Okay, lepas tu kita nak sembang sikit, saya akan kongsi sikit lah tentang apa ni, tentang umur pokok padi ni. Kita macam mana kita nak kira dia punya apa ni, PI dia bila kita nak bajar. Lepas tu dia punya bunga bila berapa umur, kita pun punya pengiraan lah. Okey, lama kita buat talk ni. Okey. Okey, hai Najmi Azri. Okey, boleh share dong, nanti kita akan kongsi sikit. Okey. Kita punya saya sharing sikit lah apa yang saya ada ni. Saya pun baru je. No? Take your hand, my there's a place in both in mine. You know you stopped me dead when I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Okay, kat sini siapa pernah guna Seguro ni, bajar semburan ni? Okay. Okey, untuk yang pengetahuan semua, Seguro ni dia sudah lama kat sana ni, tapi semua macam tak ramai yang tahu lagi, kan? Okey, sekarang kita nak ni lah, apa ni, saya akan terangkan sikit tentang Seguro ni. Produk Seguro ni dia pelbagai guna, daripada berendam benih sampai kepada masak boleh guna, no? Nak guna yang mudah ya. Apa ni, setiap kali semburan tuan boleh guna. Boleh campur sekali dengan racun ulat, racun serangga apa semua boleh. Cuma racun rumput tak boleh. Dia punya kelebihan Seguro ni, dia punya yang pertama, kalau macam untuk buat rendam benih, dia akan bantu bagi cepat percambahan dia. Penggunaan untuk rendam benih tak banyak, dia 1 kilo 1 gram ataupun 1 ml dia. Okey, dia punya serbuk macam ni. Okey, ni kita buat formula khas saja. Dia untuk dia akan bekalkan apa tu,
nutrien TE yang cukup untuk pokok tu. Kalau untuk masa untuk cambahan ni dia perlu banyak TE sikit, macam contoh ferrum untuk bagi dia cambah cepat. Okey, dan lain-lain NPK tu memang perlu ada lah, itu wajib. Okey. Kalau untuk yang peringkat untuk bila kita sembuh pada untuk peringkat beranak aktif, okey, untuk bagi anak banyak, dia masa beranak aktif kita nak tahu dia punya umur bila beranak aktif, bila mula start beranak, bila kena bubuh belajar bila. Okey, kalau macam si guru ni, dia kalau kita bubuh ni dia akan merangsang bagi cepat untuk beranak banyak, no? Untuk anak banyak dia akan boleh tengok dapat kesan lepas sembuh 2-3 hari lepas sembuh tu boleh nampak dia punya beza, dia punya pokok tu. Okey, dalam 5 hari tu boleh nampak dia punya pertumbuhan pokok tu berbeza, dia punya daun, dia punya akar, boleh tengok dia punya dalam seminggu tu dia akar dia punya keluar banyak, dia punya dah mula start keluar akar dia. Okey, satu lagi saya guru ni bila tersembuh dia akan bantu bagi macam penyerapan nutrien tu cepat sikit. Satu lagi dia cepat serap, lepas setengah jam lepas sembuh dah boleh dia dah serap masuk dalam pokok tu. Okey, yang kedua peringkat umur dia untuk dia punya kesuburan pokok masa umur 40 ke 45 hari. Okey, dia 35 hari untuk peringkat kesuburan, untuk peringkat beranak maksimum. Okey, peringkat tu dia untuk pemanjangan ruas, dia punya untuk kesuburan pokok untuk beranak bagi semaksimal yang boleh. Okey, peringkat tu yang penting, dia punya untuk bagi beranak banyak. Okey, dan juga peringkat tu untuk kalau kita tak mau bagi pokok tu rebah, peringkat tu juga kena adjust dia punya pembajaan tu. Jangan terlalu tekan sangat, nanti dia akan lonjak tinggi sangat. Okey, sebab dia masa peringkat tu pemanjangan dia punya ruas-ruas pokok. Okey, yang ketiga masa masa PI. Okey, masa PI pun boleh guna. Antara dua ni boleh pilih sama ada kita buat 30-35 ataupun dan masa PI dalam, kalau tengok pada jenis pokok, nanti saya terangkan macam mana dia punya nak kira PI tu bila. Okey, saya faham semua, kebanyakan semua petani semua dah tahu macam mana nak kira kan. Tak apalah, kita share yang mana yang tak tahu macam mana nak kira, no? Okey. Hai Yus. Assalamualaikum. Okey, dia punya masa PI kita nak kira bila, nanti saya tunjuk macam mana, saya bagi tahu lah macam mana nak kira dia punya PI tu bila. Okey, PI tu apa dia? PI tu masa pembentukan tangkai, masa nak mula-mula jadi tangkai padi tu. Okey, masa tu penting untuk bagi kita nak bagi dia punya merangsang dia punya bagi pokok tu pembentukan tangkai, nak supaya dia punya bagi tangkai tu panjang, dia punya bagi setiap rancis tu biar bilangan rancis tu meningkat dan bilangan biji setiap rancis tu banyak. Macam mana kita nak bagi dia punya pertambahan tu, no? Okey, masa mana yang duk tengok tu boleh share member kalau dia boleh ni, untuk dia orang boleh kita nak kongsi maklumat kat semua orang, no? Okey, lepas tu yang ketiga penting masa kita nak guna, kalau macam si goreng boleh guna ataupun apa saja boleh guna masa kita nak sembuh, masa sebelum padi terbit. Masa peringkat padi sebelum padi terbit ni untuk bantu, satu dia untuk bagi pengeluaran dia punya bunga yang sekata ataupun seragam keluar sekali supaya dia kahwin sekaligus. Okey, bila kahwin sempurna seragam, dia punya boleh bantu bagi dia punya setiap biji, setiap rancis biji untuk setiap tangkai tu dia kahwin semua. Kalau dia kahwin ni keluar tak seragam, nanti dia punya pengisian tu akan tak sempurna, dia punya tak semua, tak penuh, nanti dia akan separuh, dia akan banyak lah dia punya tak. Satu lagi kita nak potong padi pun susah, dia punya ada masak, ada masak. Jadi pentingnya keseragaman pokok tu, dia punya pengeluaran pokok tu, pengeluaran tangkai. Okey. Lepas tu yang ketiga yang keempat last kali dia punya masa padi tu tunduk. Masa padi tunduk, masa dia tengah menyusu. Lebih tepat pada masa menyusu lepas dah habis bunga tu. Dia kalau selalunya kita sembuh last tu sekali dengan racun kulat, racun untuk kawalan karah ni. Kali kita akan jalan sekali ya. Selalunya kalau boleh sembuh dia 2 minggu selepas kita sembuh yang pertama ni. Maksudnya kita sembuh yang padi sebelum terbit ni,
hari ni. Jadi 2 minggu akan datang tu sembuh lah. Nanti kita akan terang sebab apa 2 minggu akan datang tu kena sembuh cepat-cepat dah. Dia punya kena masuk. Jangan tunggu sampai padi tu tunduk habis semua. Kadang setengah kalau macam variety yang keluar tak sekata tu, macam contoh macam 303, kalau macam 263, 284, kadang dia keluar bertingkat-tingkat. Kalau dia keluar separuh, kalau nak tunggu semua nanti yang peringkat awal yang mana dah keluar tu, kita khuatiri dia akan kena ada punya penyakit karah. Itu gantung pada cuaca lah. Kalau cuaca teruk macam musim tu, jadi kita kena cepat-cepat sembuh. Dia kalau macam pokok padi ni 70% dah tu mula tunduk, kebanyakan dah tunduk, ada lagi 30% tu dah boleh buat semburan dah. Kita nak jaga yang mana dah tunduk tu. Okey, dia punya kalau kita nak tunggu semua tunduk semua, nanti risau ratus kena penyakit tu lagi teruk, no? Okey. Okey, seguro, balik pada seguro tadi. Okey, dia punya yang pertama dia bagi untuk beranak banyak. Dia bantu untuk dia punya akar banyak. Lepas tu dia akan merangsang dia punya pokok tu akan bercambah banyak anak. Okey, boleh nampak beza dia. Okey, daripada segi dia punya bila kita cabut tu akar banyak. Dia kalau macam contoh nak ni, dia kalau contoh sembuh, lepas tu kita nak ambil pokok tu untuk pergi sulam balik, memang susah kita nak cabut kalau pakai seguru ni. Kalau pastikan kalau macam nak sulam kawasan tu, jangan sembuh lagi seguru, nanti susah nak cabut. Kalau macam petak yang untuk kita nak buat petak semai untuk buat tanam, jangan, kalau boleh jangan sembuh lagi seguru ni, nanti susah nak cabut, nanti marah orang nak sembuh. Okey. Assalamualaikum Fidos. Okey, dia susah nak sembuh sebab apa? Dia akar dia memang banyak, dia cepat. Dia punya kalau dah sembuh dalam 5 hari tu memang dah susah nak cabut. Kalau nak sembuh juga, untuk contoh kata nak bagi bantu pokok dia punya padi tu kita tanam tu. Kita tanam tu macam cepat dia, maksudnya dia cepat pulih. Dia tak ada macam planting shot, maksudnya dia kejut bila dia akan jadi bantut sekejap. Kalau contoh nak kurangkan masalah tu, boleh juga sembuh sehari ataupun 2 hari sebelum kita nak cabut ataupun nak tanam tu. Sebelum kita nak tanam tu, okey. Dia punya ni sebelum kita nak tanam tu kita sembuh. Sebelum kita cabut tu, semai tu kita sembuh dulu. Nanti bila kita dah sembuh tu, lepas kita cabut 2 hari lepas tu kita cabut, nanti betul kita tanam, dia akan mudah macam dia kurang nak jadi terkejut atau terbantut, dia akan cepat pulih. Dia punya ni. Ataupun tak payah sembuh, cabut, tanam. Bila dah selepas tanam tu, hari ni lepas tanam sehari ataupun 2 hari lepas tanam tu dah boleh sembuh, untuk bagi dia cepat pulih. Dia cepat. Dia kesan dia memang cepat. Dia punya boleh tengok dia punya pemulihan pokok tu dalam 5 ke 7 hari tu boleh nampak beza. Dia punya pokok tu, anak pokok tu mula keluar dia punya daun baru untuk bagi pulih, no? Okey, itu untuk tingkat anak, dia punya untuk bagi cabah anak. Kalau contoh tabur jarang, okey, boleh tengok bila sembuh tu, dalam kalau tabur ni selalu disyorkan dalam umur 18 ke 20 hari lepas kita tabur. Lepas kita tabur tu kita sembuh, dia akan boleh nampak lah dalam 2 minggu tu boleh dia dapat ketat pokok tu, dia punya petak tu dapat penuh. Okey. Assalamualaikum Kimi, Fly, okey, dan Sobri Ismail. Okey, yang mana-mana tu boleh share kat member nanti. Ni mana-mana nanti kita dah ramai, nanti lagi dalam 20 minit saya akan share macam mana dia punya nak kira PI, dia punya peringkat pertumbuhan padi tu macam mana, supaya kita nak bukan yang pengiraan tu kita nak tentukan bila pembajaan kita nak letak dia punya hari tu, setiap jenis baja tu, no? Okey, yang peringkat kedua untuk kesuburan pokok. Okey, bila semburan untuk yang kedua ni, dia untuk contoh kata pokok kita tak macam tak sama tinggi, dia macam beralun, pokok petak tu. Okey, pokok padi tu. Okey, dia bila tersembuh peringkat kedua ni, dia akan bantu pokok tu akan naik sama tinggi. Yang mana rendah tu, selalunya yang masalah ni disebabkan oleh tanah, dia punya penataan tanah tu tak sekata, ataupun sebabkan dia punya pertumbuhan percambahan benih tu tak seragam. Okey, menyebabkan dia punya pokok akan jadi tinggi dah lah. Ataupun disebabkan oleh aplikasi semburan racun rumput. Setengah orang dia punya
guna racun yang panas ataupun contoh macam selalunya yang mudah terbakar ni macam guna sodium, guna NU40K, NU-MCPA, dan lain-lain lagi lah. Dia benda yang mana yang racun yang agak panas, yang bila semburan tu dia akan merah sikit padi. Okey, jadi dia akan menyebabkan pokok tu akan tinggi dah. Sebab ada yang terlebih dos tu, dia boleh terbakar. Jadi semburan kedua ni akan dia punya bantu memulihkan bagi dia punya pokok akan sama tinggi. Okey, dia akan peringkat untuk sama tinggi dia akan ambil masa sikit, cuma dalam umur bila sembuh umur 30 tu, 30 ke 40 dah sembuh, dalam umur 50 ke 60 tu kan nampak dia mula semua naik tinggi sama tinggi. No? Lepas tu kalau macam apa tu siguro ni juga kalau macam tadi saya kata dia cedera kan, cedera kena racun rumput, racun panas ataupun kena padi biasa, kena racun onduti, ataupun kena racun padi kena racun batah ataupun racun glyphosate, apa-apa racun lah yang menyebabkan pokok padi kita punya cedera ni terbakar. Boleh guna seguro ni dia cepat bagi pulih. Macam yang penting dia punya pokok padi yang cedera tu tak 100% kering di dalam apa tu 50% ada masih nampak lagi ada hijau lagi, tuan-tuan cepat-cepatlah sembuh, dia akan cepat pulih. Sebab tu kalau macam guna seguro ni kalau peringkat awal pastikan matikan rumput tu dulu. Sebab dia apa tu dia memulihkan semua pokok. Dia akan padi dia semua pokok dia pulih. Tanaman dia akan bagi dia punya pemulihan tu rapid, cepat. Okey, dia sebab dia bagi makanan segera. Okey, kat pokok dia dalam dia punya bahan dalam kandung dalam ni, dia semua pokok boleh makan, dia terus absorb dan terus makan, dia tak terus proses, dia terus terima. Sebab tu dia punya kesan dia pulih cepat. Okey, lepas tu untuk semburan ketiga ni, kalau kita buat semburan ketiga selalunya pada masa padi sebelum terbit. Okey, pada masa padi bulan terbit tu dia untuk bantu bagi pengeluaran bunga yang subur, dia punya bunga jantan dan bunga betina tu. Okey, setiap biji padi tu dia ada bunga jantan dan bunga betina dah. Okey, jadi dia perlu kita nak pastikan dia punya debu tu bunga cantik, dia punya banyak. Bila peratus debu bunga padi tu banyak, dia dia akan mempengaruhi dia punya dia punya pengisian buah padi tu, besar tak besar. Kalau contoh kata biji padi tu terima dia punya bunga tu tak berapa nak cukup, dia akan biji tu takkan dia penuh sempurna. Okey, dia sekurang-kurangnya tak silap saya dia punya perlu dalam 20 debu bunga jantan tu. Okey, bila dia kahwin tu. Okey, penembungan berlaku. Jadi penting untuk masa peringkat tu untuk bunga dia bagi subur, bunga jantan bunga betina tu bagi subur. Lepas tu untuk pengeluaran bunga tangkai padi yang seragam, dia bagi keluar sekata semua. Okey, nak bagi dia sekata seragam, dia kahwin cepat. Bila dia subur ni, dia cukup nutrien, dia akan satu, dia penembungan akan berlaku cepat. Dia punya yang kedua, dia akan tempoh kesuburan bunga jantan tu aktif, dia akan lebih panjang sikit. Jadi dia akan memberi tempoh untuk bunga betina tu terima bunga jantan tu lebih lama sikit. Okey, satu lagi, bila untuk yang masa sembuh tu, untuk membantu kita bekal nutrien ni untuk membantu bunga tu supaya macam lebih tahan daripada abiotic factor. Contoh macam disebabkan oleh faktor cuaca yang panas. Okey, cuaca yang panas dia punya stres pokok tu. Jadi dia nak kurangkan pokok tu stres, dia punya kita perlu bantu pokok tu bagi makan cukup. Kita memang ada bagi pun kan, dia punya baja tabung masih subsidi bagi baja NPK pun. NPK tu baja utama, dia punya yang trace element ni, yang kebanyakan trace element ni dalam tanah ni ada, tapi cuma ketersediaan dia punya baja tu untuk pokok makan tu tak semua yang tersedia untuk pokok tu makan. Jadi kita kena bantu pokok tu bagi. Kadang setengah dia punya disebabkan dia punya pokok tu dia masalah pokok, dia tidak dia punya ada masalah untuk penyerapan disebabkan oleh macam banyak faktor lah. Contoh macam dari segi pH tu tanah tu masam, pH tu rendah kan, ataupun disebabkan oleh dia punya isi rendah, atau dia punya isi buffering, semua macam-macam ada faktor mempengaruhi dia. Daripada selain pada tu disebabkan oleh serangan perosak dan penyakit, disebabkan oleh
kita sendiri macam semburan daripada racun, guna racun yang panas jadi tersentak. Jadi semua tu faktor yang mempengaruhi dia punya apa tu pengambilan apa makanan pokok padi tu. Okey. Jadi kita kena pilih berbuat apa-apa baja semburan. Contoh macam kalau ni baja siguro lah. Okey, untuk membekalkan dia punya nutrien yang sempurna, makanan segera, makanan terus. Macam kalau kita ni makan makan Maggi senang terus masa kita lapar, minta ada letak dulu kita nak masak nasi, makan masak. Jadi kita nak segera untuk bekalkan tenaga untuk dia. Okey. Okey, jelas tak setakat tu? No? Okey, Assalamualaikum Kori. Assalamualaikum Hassan. Assalamualaikum Jebat Merantau. Assalamualaikum Mak Yin. Okey, Mak Yin tanya apa? Ada kesan gila daun tak Siguro kalau guna lebih dos? Okey. Siguro ni dia punya penggunaan dia untuk secara umum ni kita showkan guna biasa dos dia 50 gram ataupun 50 ml. Okey, dia punya Siguro ni dia punya berat dia sama ya. Sukatan dia 1 gram sama dengan 1 ml. Jadi kalau macam nak guna ni nak guna 50 gram, kita gunakan penyukat 50 ml tu, cedok ya. Jangan tekan-tekan nanti lebih lah. Cedok macam biasa bagi penuh 50 ml. Okey, 50 ml tu dia punya dos yang biasalah. Okey, jadi yang pertanyaan Mak Yin tadi ada kesan lebih gila daun tak kalau kita guna dos lebih ni? Tak ada, dia punya tak ada kesan nampak pokok tu gila daun ke mabuk daun, tak ada masalah. Dia tak ada akan jadi kesan itu. Sebab apa? Yang dalam ni yang formula yang saya buat ni, yang saya buat cipta ni, dia punya dia punya N dia tak banyak. Dia punya N dia dalam 6% je. Yang saya buat ni P, K tinggi ya. Dia punya untuk P dengan K tinggi. Okey, P itu bahagian untuk tenaga. Okey, yang selalu umum orang tahu N adalah untuk buah, untuk pokok, P untuk akar, K untuk buah dan bunga kan. Okey. Selain daripada dia punya fungsi banyak lah. Lain kali kita akan saya akan share lah dia punya sikit-sikit lah. Dia punya N dia fungsi untuk apa selain pada pokok tu, P untuk apa, K untuk apa dan lain-lain baja lah. Okey. Lain-lain kalau macam P tu, lain-lain dia adalah baja untuk perangsang bunga dan juga baja tenaga, membukakan tenaga yang terus pada pokok. K baja yang tahu memang baja untuk buah. Dan lebih pada macam K ni kalau kita bagi cukup pokok dia lebih kepada baja kualiti produk dia punya untuk bagi buah tu lebih berkualiti, pokok lebih berkualiti, pokok lebih tahan penyakit itu semua lah. Kalau kita K ni cukup. Okey, kalau K terlebih pun masalah tak, dia akan menyebabkan dia punya kurang dia punya lain-lain punya unsur. Okey, nanti kita terangkan lain kali punya slot. Okey. Okey, yang tadi dah sampai tadi sebelum padi terbit kan. Okey, kat tu kita teruskan pada untuk masa padi tu tunduk. Okey, masa bila sesuai untuk masa padi tunduk tu. Dia punya masa padi tunduk tu untuk semburan last kali masa padi tu selepas 2 minggu, semburan yang ketiga tu. Masa sebelum terbit hari ni 2 minggu lepas tu terus sembuh. Terus buat semburan untuk bantu pengisian buah tu. Okey, dia bagi bagi buah tu cekam penuh, bagi berisi. Okey, perbezaan. Okey, semua orang tahu, semua baja dekat pasaran ni semua foliar banyak berlambak-lambak, banyak berbagai-bagai jenama berbagai-bagai kesan dan fungsi dia. Okey, apa yang beza yang saya guru ni masa untuk bila kita boleh nampak bila tu sembuh tu, bila semburan kita boleh merasa sembuh tu, kita akan nampak yang satu dia punya daun pengasuh pokok tu dia akan hijau kuning tu. Dia tak ada hijau gelap macam mabuk tu. Okey, yang kedua boleh nampak kat situ dia punya buah tu, dia punya pengisian tu dia punya cepat masuk. Dia punya cepat menunduk buah. Okey, dia buah akan menunduk cepat, dia pengisian tu cepat masuk. Yang ketiga, dia punya masa dah buah tu penuh, dia punya dia punya nampak dia punya bernah ataupun cekang-cekang isi dah. Okey, lepas tu bila dekat nak potong boleh nampak beza lah. Yang pakai yang tak pakai boleh nampak dia punya buah tu orang kata putih-putih, dia tokok-tokok nampak bulat-bulat dia punya beza lah. Boleh nampak beza. Siapa yang pernah guna boleh akan nampak, boleh tahu dia punya beza yang mana guna yang tak guna. Sama ada dia punya first time guna ataupun dah lama memang dah tahu lah. Kalau first time guna pun boleh nampak dia punya beza, dia punya selepas semburan tu macam mana. Siguro pun kita dah daripada tahun 2016 ni. Okey.
Okey, muzik makin kuat ke? Suara tak jelas ke? Okey, maaf. Okey, dengar tak? Jelas tak? Okey. Okey, sekarang ni saya nak share tentang macam mana nak kira dia punya apa tu? PI. Okey. Saya ni pun masih baru lagi lah kat pasaran ni, dia punya untuk tanaman padi ni. Kalau ada salah silap, mohon maaf lah. Nanti kalau macam ada ada pertanyaan, kalau kau malu nak tanya kat sini, kau perlukan penjelasan ke apa ke, boleh message ataupun WhatsApp, nanti kita akan share dia punya nombor berapa. Boleh WhatsApp ataupun PM dia punya apa yang tuan-tuan nak tanya, nanti saya akan share lah dia punya dia punya maklumat lah tentang apa yang ditanya tu. Okey, kejap kita nak ni. Okey, kalau kita kalau macam dapat satu variety, kita nak tahu kita bila nak nak baca kita nak buat pengiraan. Contoh kita dapat variety ni, kita nak bila nak baja, selalu kita akan dapat benih baru. Kalau ada Madi bekalkan dia punya jadual tanaman, itu lagi senang lah. Dia akan tahu bila nak berbaja, bila nak letak baja ni baja bila letak kan, PI masa bila. Okey, itu lebih senang. Kalau kita tak tahu, kalau macam kita masih baru dalam bidang ni, kita tak tahu kita nak letak masa bila, dia ada cara pengiraan dia lah. Contoh, okey, kita yang first kita kena tahu dulu padi tu matang berapa hari. Okey. Okey, macam mana? Jelas tak? Suara okey lah. Okey, clear lah. Okey. Kita kena tahu dulu dia punya padi tu masak berapa hari, dia punya tarikh matang dia. Padi tu boleh dituai untuk berapa hari. Contoh kita ambil 100 hari. Okey, contoh tak kira padi apa pun 100 hari, kita ambil contoh kata matang padi 100 hari. Kita nak tahu PI dulu. Okey, saya punya bagi tahu ni cara PI, nanti dia akan bergerak macam tu. Kita ambil tengah, kita akan boleh tahu dia punya beranak aktif bila, baja pertama bila, lepas tu padi tu terbit bila, padi tu tunduk bila. Okey, ini cara kita punya pengiraan lah. Nanti lepas kita sebagai panduan kita, bila nanti kita tanam tu, kita kena kita tengoklah kita punya pengiraan kita ni sama lah dengan dia punya pokok tu tumbuh. Sebab apa, nanti pokok padi ni dia akan berbeza lah. Dia bergantung pada tuan-tuan punya tanah. Kalau tuan-tuan punya tanah tanah bukit, dia akan cepat sikit lah dia punya. Kalau dia stres, dia kurang air semua, kadang-kadang dia cepat keluar. Kalau macam tanah tu dalam sikit, tanah tu macam tanah dalam lah, dia punya tanah gambut ke apakah semua tu, tanah gambut cepat keluar sebab dia stres, dia tak cukup makan. Macam tanah dia liat dalam ke, jadi dia lambat sikit dia keluar. Terlebih baja pun lambat keluar. Jadi dia akan mempengaruhi lah kita punya pengiraan ni. Okey, yang tadi kita pergi balik, dia punya 100 hari tu, tuan-tuan nak kena dapat PI bila. PI tu saya ulang balik, dia punya rasa lain ke sembang seorang-seorang dengan telefon je. Itulah ada sembang seorang-seorang, duk syok seorang-seorang je. Okey. PI je. Okey, untuk masa pembentukan tangkai itu penting. Masa pembentukan tangkai itu untuk mempengaruhi kita punya tangkai, sebab kita tanam padi ni kita nak biji banyak kan. Kita bukan nak buah padi tu, kita bukan nak pokok padi. Okey, buah padi. Jadi PI itu penting. Pembajaan dia kita kena bagi bila, dia punya apalah semua kita bagi masa tu, kita kena jaga masa bunting. Okey. Padi kita ambil masa umur padi 100 hari matang, kita tolak dia 60 dan 65. Tuan-tuan akan dapat dalam tempoh dia punya 40 ke 45 hari. Betul ya? 35 ke 40. Betul, 35 ke 40 kan. 100 tolak 65 jadi 35 kan. Okey, 100 tolak 35. Betul lah. Dia dalam 35 ke 40 hari dia punya tempoh PI. Ini dia punya gap lah, dia punya masa yang kita nak ambil. Tapi tuan-tuan ni carilah tanah tuan-tuan tu masing-masing, sama ada kadang setengah petak 35 hari PI, kadang setengah petak 40 hari PI, kadang setengah petak 37 hari PI. Jadi kita dapat dah tarikh tu masa PI. Jadi dia sebab apa kena tolak 65 hari. Okey, sebab apa kebanyakan padi yang komersial sekarang ni, dia punya tempoh daripada PI sampai ke masak tu dia dalam 60 ke 65 hari. Okey, daripada PI sampai ke padi nak berbunga, tempoh berbunga tu, nak susu tu 30 hari.
Okey, daripada susu sampai ke matang tu 30 ke 35 hari. Sebab tu kena tolak 60 65. Kita akan dapatlah dia punya apa tu masa PI tu. Okey. Lepas tu daripada tu kita dapat dah 35 ke 40 PI dah tarikh. Okey, kita dapat kat situ. Lepas tu kita nak masa apa tu kalau kita nak buat baja apa tu kita nak tengok dia punya beranak maksimum bila. Beranak maksimum dalam apa tu 30 35 hari. Kita letak 30 35 hari dan tempoh tu dia punya beranak maksimum. Lepas tu untuk PI selalunya variety yang apa tu commission ni dalam apa ni yang sekarang ni dia dalam apa tu kalau CL dalam 12 hari dah mula nak start beranak lah. Okey, 15 hari ke 30 hari lah untuk mula beranak aktif. Mula-mula nak beranak dia punya 15 hari. Dia tengoklah pada keadaan kalau macam contoh kata tabur dan tabur lain pun semua dia akan berganjak sikit dia punya beranak aktif tu. Okey, jadi banyak faktor lah dia punya mengenai. Tapi yang ni kita buat pengiraan dia. Dia punya 3 apa tu? Contoh 15 ke 13 ke 15 hari. 15 ke 30 hari untuk beranak aktif. Okey, jadi kita dah tahu dah punya beranak aktif 15 ke 30. Lepas tu 30 ke 40 nak masuk ke PI dah. Okey. Lepas tu nak sebelum terbit kita tolaklah dia punya 30 hari berapa. Tadi 40 tolak dengan ni. Apa ditambah balik. Kalau tu kita 40 tambah 30 hari 70 hari padi tu nak keluar lah. Okey. Kalau 35 hari tambah lagi 30 jadi 60 hari. 60-65 hari padi tu keluar. Okey, lepas tu nak tunduk dia ambil dalam macam dia keluar untuk tunduk dalam apa ni 2 minggu untuk dia berbunga tu. Okey. Jelas tak itu? Zamri Fajan apa ni baja nak kena bagi sebelum atau masa PI. Okey, baja ni kita kalau PI untuk ni kita kena bagilah kalau boleh bagi sebelum dia PI tu. Kita bagi persediaan awal sikit masa PI tu. Sebab apa baja tabur ni dia perlukan masa dalam 2-3 hari tu untuk larut untuk baja tu diserap masuk. Sebab apa kita kena ambil kira dia punya baja tu nak larut. Lepas tu yang kedua dia punya penyerapan pokok tu dia nak serap baja tu. Lepas tu apa tu dan juga keadaan pokok tu sendiri. Apa tu dia punya kesihatan pokok tu dia taruh mana. Kalau pokok tu subur dia cepatlah serap. Kalau pokok tu tak pun nak sihat dia lambat sikit nak serap. Okey, jadi kalau boleh kita bahagilah 2-3 hari sebelum kita nak PI tu kita masuk. Contoh kata kita dah dapat masa tadi 35 ke 40 hari PI. Jadi kita kena cari kita punya kena pergi belah dia punya pokok tu. Ni semua kadang-kadang banyak dah tahu dia punya kalau bila masa dah PI dia bila nak mula bunting tu selain pada kita belah tu kita boleh tengok dia punya batang kita pegang. Kalau macam apa tu dia belum bunting dia akan batang nampak pepeh sikit macam bentuk diamond tu. Okey, bila dia nak mula bunting kita pegang tu dia akan mula nak bulat lah. Okey, dia nak mula buntingnya tu dia akan bila kita picit batang bawah tu dia nak mula nak bulat lah. Okey, masa tu dia nak mula nak bunting. Okey, dan dia nak mula nak bunting dah. Jadi kita boleh ambil lah. Kalau ambil boleh belah tu tengok dia bahagian bawah tu dia punya nampak macam apa tu ruas dia akan rapat dia ada dua nampak dua ruas tu. Okey, nampak akan satu dia macam sumbu pita tu macam tajam tu. Okey, itulah tangkai dia punya nak jadi tangkai. Okey, kalau kita dapat contoh kita belah-belah tengok hari ni adalah apa tu 37. Jadi kita bubuh baja awal sikit lah sama ada 36 ataupun 35 ataupun 34 hari kita bubuh dah baja tabak. Tapi kalau macam apa tu tanah pasir ke apa tanah gambut kita bagi sikit-sikit. Sebab situ dia tanah dia cepat larut, dia punya larut resap baja tu hilang, no. Jadi situ kalau boleh kita apa ni lebihkan baja semburan lah sebab semburan ni dia direct ke daun, dia tak hilang. No. Okey, kita pergi balik tadi. Okey, yang punya untuk beranak aktif tu. Beranak aktif tu banyakkan saya tengok dia punya memanglah kita tanam pokok padi ni banyak risiko dia punya banyak nak menjaga dia punya yang mula-mula apa tu tikus siput apa tu tikus siput masa peringkat awal lah siput gondam emas tu kena jaga. Lepas tu rumput mai dah pecat rumput kalut dengan rumput. Lepas tu nanti kalut dengan ulat mai kutu terik mai hama mai peringkat awal untuk masa umur 30 hari ni ulat gulondang ulat pengorek batang. Okey sekarang ni tu hama lagi serang. Lepas tu peringkat Ameda 30 dah mula start kita nak jaga apa tu ular batang, benar perang, apa tu dia punya hawak sudang dah mula damai. Lepas tu dah umur 60 hari, apa tu benar perang, ular batang,
Hawak Sudan, bitik perang, karah, semua dah banyak, makin lama kau banyak. Dia punya penyakit, itu belum masuk lagi penyakit bakteria. Kalau macam contoh kata musim yang teruk dulu, yang itu contoh tahun apa tu 2018 ke 2016. Apa tu yang kena BLB tu. Tu BLB tak kira lagi. Kalau BLB cuaca teruk, dia kadang kalau pokok tu lebih bajar ke, dia serangan awal umur 14 hari dah mula kena. No? Jadi itulah dia yang penting kita sebagai petani sekarang ni, tak kira lah dia punya, saya faham semua banyakkan pengalaman banyak sebab saya ni tak ada bendang. Cuma saya saya boleh share lah dia punya pengalaman yang saya jumpa orang pada saya dia punya pengalaman dalam petani, kita share dia punya, saya kongsi dia punya teori lah, dia punya yang ni tuan-tuan sesuaikan dengan keadaan tuan-tuan masing-masing. Okey, maaflah kalau macam saya terkasar bahasa sikit kan. Jadi kita kena sekarang ni waktu zaman yang macam banyak cabaran nak buat bendang ni, dia punya macam-macam segala penyakit, tak macam dulu buat penyakit tak banyak macam lah ni. Serangan ulat pun banyak, macam lah ni tengok bakteria pun serangan banyak. Lah ni bakteria pun dah banyak. Mula-mula dulu sambang dia. Okey, sekarang dah main BLB, BLS, yang terbaru BPB. Okey. Ni yang penyakit bakteria. Okey, dia punya yang serangan teruk. Sekarang ni yang penyakit bahaya ni BPB lah. Dia punya pokok elok, buah hasil jatuh. Dia punya hasil tak ada. Okey. Jadi semua nak kena ambil kira lah. Okey, jadi kalau untuk peringkat awal ni, okey, rumput memang kena kontrol. Kalau boleh, kalau rumput ni tuan-tuan, kalau saya nasihatkan lah, kalau macam ini bergantung juga pada keadaan lah. Kadang setengah tempat dia tak boleh nak kontrol sebabkan air payah, kadang-kadang air banyak kan. Jadi masing-masing, kalau contoh yang ni saya bagi secara umum lah, kalau konsen yang tak ada masalah. Okey, kalau boleh seawal 4-5 hari dah kontrol dia punya rumput bagi settle. Kalau boleh 30 hari, bawah 40 hari ni kita tak ada pening-pening lah dengan masalah rumput ni. Okey. Sebab nanti bila kita rumput 40 hari pun tak settle lagi, nanti dia akan jejaskan kita punya lain-lain aktiviti lain, kita nak kena pembajaan sebab rumput ni kalau kita tak settle, kita nak berbajar pun payah. Kita berbajar nanti kita punya racun pun payah nak mati. Betul, rumput pun payah mati kita racun. Kita berbajar. Jadi susah. Jadi sebab tu kalau boleh, seboleh-bolehnya kontrol awal. Okey, 5 hari ke 6 hari tu dah mula kontrol sembur dia punya semburan. Okey, sebenarnya rumput ni dia perataan tanah tu penting. Dia punya masa peringkat awal, perataan tanah tu bagi rata cantik pembajaan tu, bagi betul-betul rata elok. Dia punya senang nak kontrol air, senang pembajaan tu. Dia punya bila kita rata tanah ni, dia punya rumput pun nak kawan mudah, dia air, rumput nak tumbuh pun kurang. No? Cuba tengok kalau macam yang masalah rumput banyak ni, selalunya tanah yang penjadian tanah tu yang tak berapa nak sempurna. Okey, tuan-tuan bolehlah macam perbaiki sikit. Tuan-tuan pun kalau macam racun pun, kalau macam boleh kawan-kawan yang mana yang boleh ni, tolong kongsi-kongsi dengan kita punya member kan. Macam mana kita nak kawal penyakit-penyakit perosak dengan rumput semua kali ni. Sama-sama kita dapat hasil lebih. Okey, Mak Zamli dah, baja yang kita bagi masa umur 30 hari adakah cukup nak sampai masa PI? Contoh urea 80 kilo. Okey. Daripada umur 30 kita bagi tu 80 kilo. Dia kalau ikutkan dia punya kalau kita bagi awal sampai untuk PI memang tak cukup lah dia punya masa tu. Sebab dia punya baja ni dia terus guna. Dia punya terus serap, dia terus guna. Lepas tu kalau macam urea saja, dia bergantung kadang disebabkan tanah masing-masing lah. Kadang sebab bila nak bagi sesuatu baja ni, dia bergantung pada keadaan pokok tu, dia punya pokok macam mana. Kalau contoh urea, kita dah bagi dah awal umur, kata contoh kita bagi 80 kilo, kita perlu bagi 80 kilo, macam baja untuk baja PI tu kita nak buah, tengok pokok tu dah hijau sangat dah. Jadi kita kena adjust lah dia punya baja tu, kita kurangkan dia punya dos baja. Contoh kata time tu kita dah kira kita nak bagi baja 60 kilo, jadi kita kurangkan sikit. Jangan kita bagi terus semua, walaupun kita tengok pokok dah gemuk kita bubuh. Jadi itu akan mengundang masalah, benar perang, akan penyakit pun semua akan main. Okey. Okey, jadi sama ada cukup ataupun tidak cukup baja masa awal tu, itu bergantung pada keadaan pokok tu. Kalau ikutkan dia punya, kalau pokok yang contoh padi yang dia keluar madi ni, selalu dia perlukan N
total lah kalau pengiraan dia lah, dia punya 120 kilo N dia punya untuk daripada awal sampai pemasak tu. Dia akan bahagilah peringkat tu. Selalunya N dia perlu masa banyak ni masa peringkat awal sampai PI. Lepas tu bila dah besar tu dia mula mendata. Dia punya graf dia akan mula naik tu dan mendata macam tu N. Okey. Dia kalau macam P dia punya awal banyak, lepas tu mula tu kurang, lepas tu naik balik sikit, lepas tu kurang, dia turun. Lepas tu kalau K dia akan naik dia sampai habis. Okey. Jadi dia punya maksud saya tu dia punya dos baja tu dia akan berbeza lah, dia punya naik turun dia punya ni. Masa PI dia perlu banyak, dia perlukan N dengan K lebih sikit. P tak banyak mana. Okey, kalau masa peringkat nak terbit dia perlukan P dengan K untuk bunga dengan buah. Okey. Kalau masa nak untuk tunduk pun sama juga. NPK tu dia N kurang, lepas tu P banyak sikit, lepas tu K lebih. Dia punya ni. Okey, dia punya okey, itu yang tadi yang kita pergi balik Okey, Mak Yin kata okey betul bos, penyakit jenuh macam-macam. Betul kan? Dia punya law memang banyak cabaran kita nak buat sekarang ni. Saya pun simpatilah dengan nasib para petani, tapi apakan daya. Kita kena terus berjuang sebagai kita ni orang kata macam lah ni kata frontliner kan. Dia punya menyediakan makanan tu, bekalan beras tu penting. Okey. Macam Duk Ilana TV kata, setitik peluh petani tu ibarat sebutir beras. Sebutir beras ibarat setitik peluh petani. Terbalik. Okey, Zambi tanya apa ni? Pokok lambat pecah daun dan beranak pun rumput naik lagi. Betul. Dia kalau contoh kita tabuk jarang sikit, kalau contoh tanah tu dia masalah dia macam kesuburan dia kurang, dia memang kita nak tentukan tanah tu subur tak subur macam mana dia cukup nutrien dalam tu. Daripada kita buat test, kita boleh tengok dia punya percambahan pokok tu macam mana, cepat tak cepat dia punya pokok tu bercambah, dia tumbuh macam mana, dia punya reaksi tu. Selain daripada dia punya sebabkan kimia lah. Okey, dia punya kalau pokok tanah tu subur elok, dia punya anak tu akan cepat, dia cambah cepat, dia punya naik pun elok. Okey, pH adalah salah satu faktor lah dia punya yang mempengaruhi. Okey, kadang-kadang pH elok pun tanah dia tak cukup nutrien pun dia tak akan tumbuh elok sangat. Okey. Jadi trace element tu cukup, dia kena macam unsur-unsur suris tu kena banyak sikit. Yang tengoklah apa-apa produk yang boleh bantu untuk membekalkan unsur suris dalam pokok tu. Dia punya dekat tanah tu bekal. Sebab apa tanah ni kita duk tengok kita duk kau keluar, tapi kita tak tahu lepas kita dah tuai padi tu kita tak kita tak bagi balik dekat dalam tanah tu. Macam mana kita tanah tu nak subur, lalas tanah tu tandus, kita duk sedut. Okey, kita tengok sekarang ni serangan pokok padi pun serangan penyakit pun meningkat. Sebabkan kita tengok dia punya pokok pun banyak dia punya tak tahan pada keadaan cuaca, tak macam dulu kan. Memanglah kita tak nafikan dia punya keadaan cuaca akan berubah. Jadi sekarang ni kita kena bantulah pokok tu, kita kena bekalkan dia unsur-unsur baja apa yang boleh bantu pokok tu dia punya tahan sikit pada cuaca. Okey, selalunya pokok akan dia punya cukup unsur suris, unsur TE banyak dalam pokok ni, dia lebih tahan sikit pada keadaan cuaca. Kalau tuan-tuan nak pasti, contoh kata tuan-tuan beli baja semburan apa-apalah yang ada unsur suris yang banyak ni, tuan-tuan terus sembur kat pokok padi, anak padi tu sembur. Buat kalau rajin lah, kalau contoh tuan nak buat test nak tengok kan, sembur sini sikit yang jenis ni sembur yang jenis ni, lepas tu yang tak sembur. Lepas tu bila dah seminggu, ambil 1-3 rumpun tu, cabut semua ni, asingkan. Lepas tu dah cuci semua air, bagi bersih cuci tanah kan, cuba letak dekat cuaca panas. Dekat atas ni, ambil kertas putih lapik, nak senang nampak lah, kita dah letak yang ni baja ini, yang ni baja ini, yang ni unsur-unsur ni, nak tengok baja apa yang okey kan, yang boleh membantu pokok tu kurangkan tahan pada keadaan cuaca tu, dan yang tak sembuh. Boleh tengok dia punya, cuba perhatilah, tengok dia punya yang mana unsur suris yang cukup, dia punya TE yang cukup, baja cukup, dia akan lambat sikit dia punya bergulung, kecut. Dia kecut-kecut juga tapi dia lambat sikit banding yang kosong. Boleh tengoklah beza dia tu. Itu salah satu lah kita nak tengok dia punya tu.
Lepas tu kalau macam lambat pecah tu kita macam apa tu nak cepat, apa tu kita tekan baja apa ni yang ada unsur urea ke ataupun urea N banyak ke ataupun kita yang unsur P lebih sikit. Cara nak kawal padi angin. Okey, nanti lain kali kita akan ceritalah dia punya macam mana nak kawal padi angin tu. Slot akan datang ya, Cik Muhammad Nasir kita akan terangkan. Okey, hari ni kita nak sembang-sembang tentang baja dan pokok dulu. Okey, Muhammad Zamri kata umur 20 hari cabut tengok akar. Kalau pH cantik akar keluar panjang warna putih. Okey. Okey, kalau pH tu cantik, okey betul lah dia punya akan keluar cantik. pH dia punya putih panjang elok kan. Tapi kalau macam saya suka dia punya okey, kalau nak tengok dia punya kalau tanah masalah dengan tanah tak elok kan. Dia punya tanah tu elok tak elok, dia bila kita cabut pokok tu, kita tengok dia punya apa tu akar dia. Dia punya sihatan. Kalau macam dia punya akar panjang, lepas tu dia punya akar rambut halus-halus tu banyak. Okey, dia pokok tu subur lah, dia punya tanah tu elok lah. Kalau satu lagi bila kita cabut tu cuba kita cium. Kalau macam dia ada bau busuk, dia apa ni hydrogen sulfate banyak, jadi dia akan berbau busuk, maksudnya tanah tu pH banyak, dia punya masalah pengudaraan dalam tanah tu. Jadi dia akan tengok dia punya akar pun nampak beza, dia punya merah, dia punya merah hitam tu. Okey. Yang kalau pada saya suka dia punya akar padi tu, dia putih dan dia punya ada nampak perang-perang. Okey. Yang perang-perang tu dia bukan karat yang kalau tanah masalah, dia akan merah gelap, dia macam karat, macam ada hitam-hitam sikit. Kalau macam tanah tu yang akar yang sihat dia punya putih, lepas tu dah ada warna perang-perang keemasan tu. Yang tu dia punya keliling akar tu dia ada zinc oxide. Okey, menunjukkan apa tu kehadiran zinc oxide dalam keliling sekeliling apa tu dia punya akar tu menunjukkan pokok tu yang tanah tu sihat lah. Dia punya ada zinc oxide cukup. Tapi kalau dia apa tu aluminium ataupun apa tu unsur besi yang lebih, dia akan jadi berkarat, dia hitam sikit. Itu tanah karat lah. Kalau macam zinc yang macam perang-perang emas keemasan tu, itu zinc oxide. Jadi menunjukkan dia punya pokok tu sihat. Okey, kalau putih semua tu tu dia kurang lah, dia punya zinc dekat dalam tanah tu, zinc dalam tanah tu kurang. Jadi dia akan mengganggu dia punya apa tu sistem dalam pokok tu. Okey. Bos kata NPK ni kuantiti dia ikut umur kan, macam graf yang bos kata tu tadi. Dalam seguru ni kenapa boleh guna masa anak dan buah, adakah TE memain peranan? Okey, dia punya apa ni sebenarnya dia okey macam tadi, seguru ni kenapa dia boleh guna daripada anak sampai kepada masak. Okey, sebabkan yang saya buat ni, dia punya seguru ni, dia punya N dengan P dengan K tu tinggi. Jadi, dan juga unsur-unsur surih dalam yang terkandung dalam ni dah tersedia. Dia boleh guna daripada semua peringkat umur. Dia akan sesuai dengan keadaan pokok tu. Ya, apa ni, dia akan bekalkan apa tu kesesuaian pokok tu. Pokok tu akan makan ikut dia, keperluan dia pokok dah. Okey, dia punya sebabkan apa N tak masalah sangat, dia punya kita punya dekat tropika ni, sebab apa ni N bila hujan turun, dia N daripada udara, dia ada kilat dia turun, dia akan jatuh dekat dalam tanah ni. Jadi dia punya lepas tu kita punya baja pun banyak unsur N. Jadi N tak perlu sangat. Jadi kita akan fokus pada P dan K untuk bekalkan bagi secukupnya. Kadang masalah dalam tanah tu P dan K ada tapi tak available, tak tersedia untuk pokok tu makan. Jadi dia perlukan apa tu bantuan daripada semburan ni, kita sembuh, dia akan bantu merangsang pokok tu bagi lalu makan. Okey, dia akan bagi pokok tu, bila kita macam kita lah, kalau kita makan vitamin, kita akan lalu makan. Jadi kita akan apa tu tak ada pembaziran. Okey, kalau contoh kita biasa dia pokok tu sihat tapi kita bubuh, dia makan tak berapa banyak. Sebab apa? Dia apa tu kadar penyerapan tu tak benar sempurna. Jadi kita kalau bila semburan ni, kita apa-apa vitamin kita bubur, dia akan pokok tu akan lalu makan sikit. Okey, dia punya TE ni memang peranan tak masa dia punya apa tu daripada anak sampai buah. Ya, memang peranan lah. Kalau macam peringkat anak tu dia perlukan ferrum. Kalau macam yang tengok dalam ni dah memang kita dah ada iron ataupun ferrum tu. Ferrum ada zinc, boron, apa tu semua ada dia untuk apa tu peringkat awal. Dan sampai ke peringkat besar dia perlu, cuma dia dos tak banyak. Okey, dalam ni pun dia tak banyak, dia punya ni cukup untuk pokok yang untuk setiap peringkat umur tu. Okey. Macam mana nak tahu unsur sekunder mencukupi ataupun tidak dalam tanah? Okey. Kalau nak tepat dia punya apa ni?
kita buat test soil test lah, dia punya test kat lab dia punya tanah tu. Tapi kalau macam kita ni sebagai petani, kita nak tengok dia punya unsur surih tu cukup tak cukup kan. Dia punya first kita tengok lah dia punya pertumbuhan pokok tu macam mana. Pertumbuhan pokok masa peringkat awal dia punya beranak apa ni, dia punya percambahan macam mana, dia punya naik pokok tu slow ke cepat. Kita buah baja baru nak laju. Sebab kita bagi N, dia akan puff laju, dia laju sat, lepas tu dia slow. Lepas tu satu kita tengok dia punya mudah kena sakit, mudah kena penyakit. Contoh kalau petak kita selalu kena penyakit bakteria, menunjukkan kita punya pokok tu kurang copper, kurang zinc, kurang mangan. Okey, sebab apa, unsur-unsur ni kalau cukup pokok kurang kena masalah penyakit bakteria ni. Okey. Satu lagi kita tengok pokok tu ketahanan terhadap abiotic factor daripada persekaran, contoh cuaca ni. Dia tak berapa nak tahan, dia akan mudah, contoh kata mudah layu, mudah nampak terbakar, dia mudah macam stres. Pokok akan mudah stres bila kita tak cukup unsur surih ni. Jadi bila kita dah tahu, nampak kita punya pokok yang sebelum ni dah jadi macam tu, jadi kita kena ambil langkah proaktif. Kita kena pulihkan balik dia punya tanah tu. Kita carilah macam contoh, dia bukan promo lah, saya bagi contoh baja ACM punya deliver, dia punya TE tu, ataupun apa-apa sajalah baja yang dekat pasaran yang ada yang jenis taburnya, yang ada trace element punya unsur suris. Dia banyaklah macam ada kat pasaran tu, boleh tengok dekat kedai-kedai pertanian, jualan produk pertanian tu, dealer-dealer tu, kedai racun, dia punya unsur suris macam Renok pun ada baja unsur suris tu. Lepas tu SCM pun ada, banyak lagi lah produk-produk macam Zinet pun ada unsur suris. Kalau macam kita ada bekalkan baja organik, contoh kata setahun sekali kita bubur baja organik, apa-apa baja organik pun, ayam proses ke apa semua. Sebab dalam organik tu sini dia ada pelbagai jenis unsur suris, dia akan lepas sikit perlahan. Dalam jerami kita pun ada juga, cuma bekal. Cumanya sebab apa kadang-kadang dia kurang, sebab apa? Kita saya bagi contoh macam ni lah, kita punya dalam tanah tu dia ada tempat simpanan, dia macam barang kita punya dalam store simpan banyak ni. Tapi musim ni kita dah guna separuh, musim depan kita guna separuh, tapi kita tak tambah balik. Jadi dia punya baja simpanan dalam tanah tu berkurangan, dah kurang. Kita daripada jerami memang ada, dia akan cuma masuk, kita guna 70, tapi daripada jerami masuk balik contoh balik masuk 30, jadi lagi 40 kurang. Musim depan ambil lagi 70, lepas tu masuk lagi 30, jadi kalau mau kurang. Jadi itulah sebab tu kita kena tambah balik, pulih balik tanah tu, masukkan balik unsur. Okey, kalau kapur dia cuma bekalkan tambah bagi kalsium dan magnesium lah dia punya ni. Kalau baja silika, kalau tak pun baja zeolite. Okey, zeolite, contoh baja zeolite ni dia ada banyak unsur, sebab dia daripada gunung berapi ni, dia banyak unsur unsur surih dalam tu. Itu pun salah satu yang boleh bekalkan nutrien dalam tanah tu, dan meningkatkan kesuburan dalam tanah tu, kesuburan tanah tu, supaya kita pertumbuhan pokok padi kita tu dia sempurna, dia punya kadar penyakit. Sebab apa kita tengok dekat contoh negara jiran kita, sebab apa dia punya pokok padi dia subur elok, macam ni dia bawa CL apa semua elok kan. Sebab apa, dia punya tanah gunung berapi, tanah unsur dia punya banyak, dia punya unsur kita kita tanah biasa, tak ada gunung berapi pun tanah kan. Jadi kita kena ambil tanah gunung berapi tu, pergi beli zeolite tambah masuk ataupun baja-baja yang diproses oleh syarikat-syarikat ni, contoh macam yang saya kata tadi tu, tambah masuk untuk bekal tu. Sebab saya ada seorang customer macam kawan dekat Perlis, dia memang selalu duk taruh dia punya ni, memang dia punya hasil tu maintain dia punya. Dia kawasan luak jerapang, tapi bila dia taruh tiap musim taruh, kadang-kadang setahun sekali dia tengok modal, setahun sekali mana petak yang dia nak tumpu, dia taruh, memang dia bubuh baja tu, tiap musim dia bubuh, memang hasil dia memang maintain. Kalau kemarau pun hasil dia jatuh pun tak teruk, kalau kena penyakit pun tak teruk. Jadi sebab tu pentingnya unsur surih tu, TE tu. Dia sikit tapi dia main peranan yang besar. Dia kurang tu memang dia, kalau unsur tu kurang, tak cukup pokok, memang dia akan ganggu pertumbuhan, sistem akan terganggu semua. Kalau NPK tak masalah, NPK tu kita memang bagi banyak dia punya pokok tu. Memang kalau NPK tak bagi, memang dia
efek lagi teruk lah. Jadi kalau macam trace element ni tak cukup, memang dia akan ganggu. Contoh zinc tak cukup, dia akan adjust dia punya sistem dalam pokok tu. Copper tak cukup, dia akan jadi. Sebab apa? Contoh copper. Copper apa tu komponen penting dalam klorofil. Klorofil ni apa ni, apa tu unsur apa ni, dia punya salah satu komponen dalam apa tu dalam daun untuk dalam proses fotosintesis. Jadi kalau macam kita bagi copper dalam pokok tu copper cukup, jadi dia proses fotosintesis tu akan berlaku dengan sempurna lah untuk proses penukaran makanan di pokok akan cukup. Jadi contoh kata kalau tanah tu kurang copper, jadi akan terganggu lah dia punya proses fotosintesis tu walaupun cahaya elok apa semua. No? Jadi sebab tu kalau macam sekarang ni kita untuk ke arah apa ni, hasil yang tinggi, hasil padi yang tinggi, kita tak nak kita kena ambil tahu dia punya baja ni. Okey, dia punya baja. Memang apa tu kita penting sekali apa tu kita kena jaga penyakit yang perosak tu. Tapi kalau kita dah mahir kawalan penyakit yang perosak tu, kita nak hasil lebih, kita kena apa tu, kita kena dapatkan hasil ni. Kita apa tu, kita kena jaga kita punya pembajaan kalau kita nak hasil lebih. Kalau kita dah dia dah pro lah, kita rumput dah settle, macam kita tak ada masalah, kita dah tahu nak pakai racun apa. Lepas tu racun ulat pun kita dah tahu nak pakai racun apa, dah kontur semua elok, racun ulat pun dah tahu nak pakai racun apa. Jadi semua tu dah apa tu dah apa ni, dah komplit cakap. Kita kena beralih arah ke untuk pembajaan ni. Kita kena pembajaan ni. Kalau macam kita yang tadi 3 tu, yang 3 4 tu tak settle, dia punya kita tu pergi baja apa semua, nanti kalau baja full fat pun penyakit kena, ulat kena pun tak jadi kerja lah, habis jahanam. No? Sebab apa? Semua tu mempengaruhi dia punya apa tu, dia punya dalam satu faktor, dia punya faktor yang mempengaruhi peningkatan hasil tu. Tanya lagi Mamat, ilmu untuk dikongsi. Okey. Mak Zamri boleh terangkan makna bio dengan nano dan kelebihan kepada tanaman kita. Okey, bio. Okey, yang saya tahulah, okey. Maaflah kalau salah apa semua. Ini saya kongsilah yang pendapat yang saya tahu. Okey, makna bio ni, biologi. Okey, bio dia maksudnya dia baja tu ataupun produk tu dia menggunakan unsur-unsur mikroorganisma. Dia punya contoh kata guna efektif mikroorganisma, mikrob yang berguna untuk pokok jantang, untuk pokok ke untuk tanah ke apa semua. Dia apa tu? Yang secara organik. Okey, organik ni dibagi dua lah. Kalau macam contoh organik, satu dia organik daripada enzim ataupun apa tu daripada perapan apa tu daripada buah-buah ataupun tanaman, daripada buah-buahan, tanaman ataupun haiwan. Yang tu dia ekstrak daripada apa tu bahan-bahan tadi keluar. Itu dia beri baja organik. Okey, bio ni dia lebih kepada untuk guna apa dia? Ada unsur tambahan mikroorganisma yang baik untuk bantu pokok tu. Okey, kalau nano ni teknologi nano. Okey, nano ni dia apa tu satu teknologi moden sekarang ni lah. Dia punya apa? Produk tu dihasilkan dengan teknologi nano. Dia punya lebih halus. Contoh kata baja ni berteknologi nano. Contoh kata. Okey. Dia sebab apa? Dia punya banding contoh kata ni baja biasa, bukan teknologi nano, yang ni baja berteknologi nano. Okey. Jadi yang ni dia lebih apa tu orang kata nano ni dia cepat, dia punya cepat resap. Dia lebih halus. Okey, dia apa tu tindakan lebih pantas sikit. Dia punya kesan kat pokok tu. Okey, itu yang dia punya nano lah, dia punya teknologi nano. Dia punya bahan proses tu, dia punya contoh kata baja ni dia proses lebih apa tu mudah diserap, lebih pantas tindakan dia berbanding yang baja konvensionalnya. Okey, dia punya kesan tindak balas pokok tu akan nampak lebih jelas, lebih cepat. Dia punya satu lagi baja ataupun produk tu lebih efektif ataupun dia kata kurangkan pembaziran. Dia bila guna teknologi nano ni, pokok guna sepenuhnya baja tu, tak ada bazir-bazir. Okey, guna habis semua. Jadi itulah nano teknologi. Dia punya kelebihan nano. Kalau bio ni dia menggunakan apa tu bantuan daripada mikrob untuk tanaman. Contoh kata mikrob tu bubur dekat tanah. Macam kerajaan lah ni bagi baja mikrob untuk pulihkan tanah. Jadi tu bakteria hidup tu dia bantu kita, bantu pokok, bantu tanaman, bantu tanah tu untuk apa tu suburkan, untuk bantu bekalkan makanan kat pokok. Okey. Okey, kita tengok aja punya. Ada lagi yang saya tak jawab ke?
Okey, macam mana, jelas tak yang tu? Ada faham tak? Faham tak faham? Kalau ada nak tanya lagi boleh nanti apa tu? Apa ni? Dia WhatsApp ataupun saya bagi nombor WhatsApp. Okey, siapa-siapa nak WhatsApp boleh WhatsApp kat nombor ni ya. Satu. Okey, WhatsApp kat sini, nanti saya boleh share lah dia punya apa ni. Okey, siapa-siapa pun boleh WhatsApp dekat nombor tu 011 16448495. Boleh WhatsApp dia punya persoalan, sebarang pertanyaan, boleh WhatsApp kat situ. Nanti saya akan share lah dia punya apa tu maklumat kat situ. Kalau tak sempat nanti kita akan share melalui WhatsApp ataupun saya akan share melalui live ni supaya semua orang boleh tahu lah. Okey, nanti akan datang kita akan apa tu sembang lagi lah tentang lain-lain, tentang racun apa semua. Okey, satu lagi saya nak terangkan sekali, dekat dalam Siguru ni saya dah bekalkan dia punya dalam kotak ni. Dia dah ada siap lah dia punya jadual ni. Lepas tu saya dah siap kat sini dia punya nota. Okey, nota untuk semua pengguna Siguru lah. Okey. Dia punya apa ni? Dia punya racun apa nak pakai. Okey. Contoh racun serangga, dia punya AI lah. Nanti carilah saya apa tu, contoh kata racun kutu trip, nak guna racun apa? Sentuhan apa dia? Detametrin, sapermetrin yang boleh kontrol kutu trip. Kalau serap lah apa dia? Racun ulat contoh tu. Chlorantraniliprol, okey, fipronil, lufenuron, fulbendiamide, acephate, chlorpyrifos, skatap, hydrochloride. Yang tu antara-antaranya yang boleh kontrol apa ni ulat. Okey, benda perang apa semua. Dalam ni saya dah bola semua siap untuk buah kotak apa dia racun yang boleh pakai. Okey. Nanti tuan-tuan bolehlah buat rujukan kat sini, nak tengok apa ni. Sekarang ni kalau saya nasihatkan macam apa tu, bila guna racun tu kau boleh jangan tengok hanya pada jenama lah. Tengok pada dia punya bahan tu. Okey, ingat bahan sebab apa jenama tu macam-macam ada. Okey, jenama ni dia menentukan dia punya kualiti dia punya tu. Tak salah ini ingat jenama, tapi ingat sekali dia punya AI tu. Supaya senang nanti kita apa tu nak buat rujukan, nak tanya siapa mudah. Kalau kita nak tanya contoh kata ada profesor dari luar negara tanya mai, kita nak tanya pun susah. Kalau kita tahu AI tu mudah dia nak buat rujukan, dia nak bagi penerangan. Okey. Penting dia punya, kita nak cari racun apa-apa pun jenama kadang-kadang jenama tak ada. Okey. Lepas tu AI tu ada tapi dia punya jenama lain. Jadi yang penting kita kena tahu tu lah. Okey, untuk satu lagi kalau boleh untuk tanaman padi, kalau tanam padi ni kita kalau boleh apa tu kena buat rekod tanaman tu penting lah. Kalau buat tu pakai racun apa, kita buat racun apa. Sebab apa senang kita nak buat rujukan nanti kalau contoh kata kita semua padi tu terbakar, kita boleh tahu apa ni dia punya apa tu masalah dia punya dekat mana, dia punya kita punya semburan racun ke, campuran tak betul ke macam mana, no? Okey, jadi setakat tu kot untuk hari ni. Dah kena tekak ni pun. Okey. Nanti kita akan share lagi. Kita akan datang tengok nanti hari apa. Mungkin hari yang sama. Ataupun kalau saya rajin, tengok minggu depan. Okey, kita tengok, kita sembang lagi tentang tajuk lain pula. Okey, sama ada tentang apa tu baja ataupun racun-racun, no? Okey. Okey, setakat tu saja untuk hari ini. Ada apa nanti pertanyaan boleh je PM, message dekat Facebook ataupun WhatsApp tu kat nombor tu. Okay. Selamat bertemu kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berpuasa dan selamat bersahur. Assalamualaikum. Oh. Mari tanya lagi peranan unsur kupa. Nanti kita akan terangkanlah Main apa ni, apa tu setiap unsur-unsur tu apa ni, N apa dia, P apa dia, K, TE, semua TE tu saya akan terang sikit lah nanti apa ni dia punya unsur-unsur tu untuk apa. Nanti saya akan buka slide dia dan saya bukan ingat semua. Okey lah, nanti kita akan share. Okey, akan datang. Okey, kalau kita cakap semua ini nanti hari lain tak tahu cakap apa. Okeylah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.